Runtuhnya kerajaan Poni maka bangkitlah empayar kerajaan Brunei dan pengaruh Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik iaitu runtuhnya kerajaan Poni maka terdirilah empayar Brunei serta pengaruh Cina. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Borneo banyak dicatatkan dalam catatan pelayar dan pedagang-pedagang daripada Cina. Empayar Brunei, yang bermula daripada kerajaan kecil yang dikenali sebagai kerajaan Poni atau Poni. Sesetengah catatan Cina menyebut kerajaan Poni, Foni atau Buni, muncul dan dipercayai didirikan oleh komuniti Bisaya pada tahun 518. Kerajaan Poni mempunyai naungan sehingga ke Teluk Marudu, di Sabah. Pada tahun 1363, muncul kerajaan Brunei moden yang pernah menguasai keseluruhan Pulau Borneo. Kerajaan Brunei moden diasaskan oleh Awang Alak Bertata di Kota Batu, Sungai Brunei. Awang Alak Bertata juga memulakan kerajaan Kesultanan Brunei setelah memeluk agama Islam bergelar Sultan Muhammad. Salasila Kesultanan Brunei mencetuskan persoalan apabila seorang individu bernama Ong Samping atau Huang Senping dari Fujian, Cina yang datang ke Brunei pada tahun 1375 didakwa sebagai Sultan Ahmad, Sultan Brunei yang kedua. Bagaimanapun, beberapa sumber menidakkan kemunculan Ong Samping sebagai Sultan Brunei yang kedua selepas Sultan Muhammad. Ong Samping juga didakwa oleh Tun Sri Lanang, 1612. Dalam sejarah Melayu ada menyebut Ong Samping telah menggantikan bapa mertuanya sebagai Sultan Ahmad. Dinasti Ming juga mencatatkan bahawa pada tahun 1573 hingga 1620, Raja Brunei adalah seorang Hokkien. Bagaimanapun, sejarah bahawa Ong Samping pernah menjadi Sultan di Brunei bercanggah dengan Tarsila Batu, 1807, yang menyebut bahawa Sultan Ahmad itu adalah Sultan Muhammad. Sejarah Sultan-Sultan Brunei pula menyebut Sultan Ahmad atau Sultan Berkat yang mengasaskan nama Brunei daripada perkataan Barunah adalah Patih Berbai, yang merupakan pengiran bendahara pertama Brunei. Mempunyai kerajaan di Kinabatangan dan bergelar Raja Kinabatangan. Beliau juga terlibat dalam peristiwa mengambil intan Kemala Naga atau Butia Nabalu di Gunung Kinabalu. Peranan dan kemunculannya dalam peristiwa penting di Borneo telah menjadikannya sebagai individu penting dalam sejarah perkembangan pengaruh Cina di Borneo termasuk di pedalaman Sabah. Kerajaan Brunei kuno. Secara rasmi, kerajaan Poni telah ditubuhkan pada tahun 630 selepas beberapa siri kunjungan pemimpin kerajaan Poni ke China. Kerajaan Poni menguasai sebahagian besar kawasan yang didiami oleh komuniti dusun di Miri, Baram, Limbang, Belait dan Tutong. Selain dusun, kawasan ini juga didiami oleh beberapa komuniti lain seperti kaum Bisaya. Kerajaan Brunei kuno dipercayai diasaskan oleh Raja Pingka Kaundinya. Dalam catatan Cina, Raja Pingka Kaundia disebut sebagai Hulenapu Cariaka. Namanya pertama kali disebut dalam dinasti Sui atau dinasti Song, 589 hingga 618, dan kali kedua semasa dinasti Tang, 618 hingga 906. Beberapa Raja Poni juga disebutkan dalam catatan Cina seperti Raja Sri Anakda, disebut sebagai Hai Angta, dan Sri Maje atau Salimah Lui dalam catatan Cina pada tahun 1082. Semasa zaman kegemilangan Poni, pelayar dan pedagang Cina sering singgah di Poni. Kerajaan Poni pernah mengirim ufti ke Cina semasa dinasti Song pada tahun 512, 517, 630 dan 690 Masihi. Bagaimanapun pada sesetengah penulisan mengaitkan Bisaya juga adalah sebahagian daripada komuniti dusun. Bagaimanapun, tidak ada penulisan yang benar-benar membuktikan dusun dan Bisaya adalah serumpun.
melainkan bukti sejarah bahawa kedua-dua pernah mendiami kawasan yang sama ketika kemunculan kerajaan Brunei kuno. Kerajaan Brunei kuno juga dipengaruhi oleh Hindu melalui kerajaan Sridijaya dan Majapahit. Oleh yang demikian, beberapa nama raja dalam kerajaan ini adalah dipengaruhi oleh agama Hindu. Tahun 711 Masihi, kerajaan Poni berhenti menghantar ufti dan mengirim utusan ke China. Akibatnya, berlaku perang antara kerajaan Poni dan dinasti Tang. Dinasti Tang menakluki Borneo hingga ke Kota Tawaran di pantai barat Sabah, sekarang dikenali sebagai Tuaran. Selepas dibebaskan, Kota Tawaran ini ditakluki oleh kerajaan Sridijaya di bawah Maharaja Balaputra pada tahun 835 Masihi. Bagaimanapun, kerajaan Puli atau Poni ini mula merosot selepas diserang oleh beberapa buah kerajaan lain. Walaupun kerajaan ini merdeka selepas kejatuhan kerajaan Sridijaya pada tahun 1030, tetapi serangan daripada kerajaan Melanau yang dibantu oleh kerajaan Majapahit di utara Kalimantan, di Sarikei dan di Tutong telah melemahkan kerajaan Poni. Selepas itu, kerajaan Poni telah menjadi sebahagian daripada wilayah jajahan Majapahit dan runtuh sekitar tahun 1360. Pada tahun 1363, kerajaan Poni hilang setelah kemunculan kerajaan Brunei moden. Keruntuhan kerajaan Poni atau kerajaan Borneo kuno menjadikan komuniti dusun yang dahulunya melakukan aktiviti maritim atau aktiviti laut, melakukan aktiviti agraria atau pertanian sebagai sumber kehidupan mereka selepas bermigrasi. Pada masa yang sama, keruntuhan Poni juga mengurangkan pengaruh Hindu yang dibawa oleh kerajaan Sridijaya dan Majapahit dan memulakan pengaruh Islam melalui kemunculan kerajaan Brunei moden. Kemunculan Empayar Brunei. Kesultanan Brunei diasaskan oleh Awang Alak Betatar atau Sultan Muhammad pada tahun 1363. Selain mengasaskan kerajaan kesultanan di Brunei, Awang Alak Betatar juga telah memindahkan kerajaan Brunei. Awang Alak Betatar disebut sebagai Maharaja Mosa, Mahomosha, yang dicatatkan oleh pengembara Cina Chang Ching Tai pada tahun 1370. Kampung Lima Manis di hulu Sungai Brunei ke Kota Batu, Sungai Brunei pada tahun 1368. Awang Alak Betatar mengasaskan kerajaan Kesultanan Brunei selepas memeluk agama Islam dengan gelaran Sultan Muhammad ketika kunjungannya ke Johor. Dipercayai bahawa Awang Alak Betatar adalah seorang Bisaya berdasarkan penggunaan alat dan pakaian semasa pertabalannya. Dijelaskan dalam Hughes. There are ethnological traces of Bisaya, customs in the traditional coronation ceremony, and it may be that Alak Ber Tata was a Bisaya of the tribe now inhabiting the Limbang. Sejarah penubuhan kerajaan Brunei moden bermula dengan penemuan kota Brunei oleh 14 orang bersaudara, adik-beradik dan sepupu. Dalam syair Awang Semaun, mereka adalah anak kepada Dewa Amas Kayangan. Awang Alak Betatar dipilih sebagai pemimpin di kota Brunei kerana sifat kepimpinan dan fizikalnya. Awang Anak Betatar berkahwin dengan Dayang Sri Alam, seorang puteri dari Johor. Mereka mempunyai 2 orang anak, iaitu Puteri Ratna Dedi, Pangeran Maharaja Sri. Bagaimanapun, kerajaan Johor lama hanya muncul selepas kerajaan Melaka diserang oleh Portugis pada tahun 1511, sedangkan Awang Alak Betatar telah mangkat pada tahun 1405. Berdasarkan tarikh ini, terdapat kemungkinan kunjungan tersebut adalah di Temasek. Diceritakan bahawa ada seorang pengembara lembu bernama Sang Aji yang telah mengembara di 13 wilayah, dan di setiap kampung dia akan mengahwini seorang perempuan. Beliau mempunyai 22 orang anak daripada 13 isteri. Semua isterinya terdiri daripada anak-anak penghulu setiap kampung. Salah seorang anak perempuan Sang Aji telah berkahwin dengan Dewa Amas Kayangan. Sesetengah penulis mengejar Awang Alak Betatar sebagai Alak Ber Tata. Beberapa penulisan pula menyatakan bahawa Alak Betatar berkahwin dengan anak raja Temasa ketika ke Johor, seperti mana dijelaskan dalam tulisan Elisif, Dadim.